bertujuan mengurus sumber fizikal. Hari ini kita akan belajar tentang pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Kita tengok definisi sumber fizikal. Bermaksud aset yang berbentuk ketara atau nyata untuk dimanfaatkan oleh organisasi bagi menjalankan perniagaannya. Ketara atau nyata ni maksudnya aset boleh dilihat dengan mata kasar, boleh disentuh dan boleh dipegang. Yang kedua ialah berkaitan bahan mentah, produk siap. Ini adalah kategori sumber fizikal, prasarana perkilangan, pejabat pentadbiran, perabot komputer, kenderaan. Itu dia sumber fizikal. Kita tengok seterusnya. Ini contoh gambar sumber fizikal, contoh gambar bahan mentah. Seterusnya ialah contoh gambar produk siap. Ini ialah gambar roti yang telah siap untuk dijual. Ini adalah contoh sumber fizikal. Seterusnya, prasarana perkilangan. Ini contohlah prasarana ni, alat-alat ataupun mesin untuk kilang. Ini contoh gambar prasarana perkilangan. Kalau ini kilang roti, alatan-alatan yang digunakan di kilang, itu maksud prasarana, kemudahan yang digunakan di kilang. Dan seterusnya, kita tengok di sini penjabat dan pentadbiran. Ini masih juga di bawah sumber fizikal contoh. Seterusnya, ini tengok gambar seterusnya ialah perabot juga, contoh sumber fizikal. Ini contoh gambar. Seterusnya komputer. Gambar komputer. Dan ini contoh kenderaan. Melibatkan sumber fizikal. Dan seterusnya kita akan tengok jenis sumber fizikal. Tadi cikgu dah terangkan tentang maksud dan contoh. Ini ialah jenis sumber fizikal. Baik, terdapat beberapa jenis sumber fizikal. Yang pertama, bangunan dan kemudahan. Yang kedua, kilang dan mesin. Yang ketiga, peralatan teknologi, maklumat dan komunikasi. Yang keempat, bahan mentah. Yang kelima, stok. Dan yang keenam, produk siap. Jadi ingat jenis sumber fizikal ada 6. Kita akan tengok satu-satu, iaitu bangunan dan kemudahan. Bangunan ialah tempat untuk menjalankan operasi perniagaan. Ini bermaksud tempat di mana perniagaan kita dijalankan. Yang kedua ialah kemudahan. Kemudahan bermaksud kelengkapan infrastruktur yang boleh membantu pengurusan perniagaan kita. Keadaan bangunan mestilah selamat dan lengkap dengan kemudahan. Penting kerana ia dapat menjamin kelancaran sesebuah perniagaan. Baik, seterusnya kita tengok contoh gambar bangunan dan kemudahan. Ini bangunan syarikat Gardenia lah. Dalam ni terdapat pelbagai kemudahan di kilang Gardenia. Bangunan dan kemudahan. Kita tengok yang kedua, jenis sumber fizikal kedua ialah kilang dan mesin. Kilang ialah tempat memproses bahan mentah kepada produk siap. Contohnya kita nak proses, kita buka kilang keripik. Jadi kilang tu adalah tempat kita proses semua bahan untuk membuat keripik. Contoh, seterusnya ialah mesin. Mesin ialah merupakan jentera pemprosesan bahan mentah. Contoh tadi saya buat keripik, so mesti ada mesin lah. Mesin untuk memproses keripik. Kita panggil jentera atau mesin. Seterusnya ialah penyelenggaraan kilang dan mesin amat penting.
untuk memastikan pengeluaran yang efektif bagi perniagaan yang mengeluarkan barang siap. Penyelenggaraan ni kalau dalam bahasa Inggeris dia servis lah. Maksudnya kita selenggara untuk tempoh-tempoh jadual yang ditetapkan. Seterusnya, ni contoh gambar lah. Gambar kilang dan mesin untuk roti gardenia. Seterusnya ialah peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Semua peralatan yang digunakan dalam operasi sesebuah perniagaan seperti telefon, komputer, mesin cetak, telefon pintar perlu diurus dengan baik. Ini contoh alat-alat yang kita gunakan dalam perniagaan. Penting kerana dapat mempercepatkan dan memudahkan urusan perniagaan. Baik, seterusnya ini contoh gambar lah. Contoh gambar yang berkaitan ada telefon, ada komputer, mesin cetak, mesin fotostat, telefon pintar. Seterusnya ialah bahan mentah. Bahan mentah digunakan dalam pengeluaran barang untuk menghasilkan barang lain atau barang siap. Sebagai contoh bahan mentah, kalau saya nak buat keropok ikan, so bahan mentah saya mestilah tepung, ikan, itu bahan mentah lah untuk menghasilkan produk siap saya tadi. So perlu diurus dengan teliti supaya tidak berlaku kerosakan pada bahan mentah sebelum diproses. Jadi bahan mentah ni perlu dijaga dan disimpan dengan baik. Baik, seterusnya ini contoh gambar lah. Ini gambar bahan mentah. Gula, tepung. Perlulah disimpan dan diuruskan dengan teliti. Baik, seterusnya ialah stok. Stok ialah barang siap atau barang dagangan yang telah siap sedia untuk dijual. Ia disimpan di dalam stok atau gudang. Baik, hendaklah diperiksa secara berkala. Berkala mengikut jadual lah. Kita sentiasa cek atau periksa stok kita untuk memastikan stok sentiasa cukup dan sedia ada apabila dikehendaki. Baik, seterusnya ini contoh gambar lah stok roti gardenia. Jadi kalau kita buka perniagaan, kita mestikan stok itu sentiasa ada supaya mengelakkan pelanggan menghadapi masalah ketiadaan stok. Jadi ini stok yang telah siap lah untuk dijual. Seterusnya ialah produk siap. Produk siap ialah barang akhir setelah siap diproses dan sedia untuk dijual di pasaran. Baik, dia terdiri daripada barang keperluan dan barang kehendak. Produk yang kita jual itu boleh jadi barang yang perlu dan penting untuk semua pengguna dan juga barang keinginan atau kehendak mereka. Ia perlu diurus dengan sistematik bagi memastikan kualiti produk berada dalam keadaan yang baik. Baik, ini contoh gambar produk siap lah yang telah siap diproses dan bersedia untuk dijual. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.